Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 5 di bawah tajuk Bidang Tilawah Al-Quran iaitu Kefahaman Surah Al-Asr. Baik, jadi pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita iaitu dalam Kefahaman Surah Al-Asr di mana kita telah mempelajari tajuk ini sebelum kita bercuti panjang hari itu. Okay, jadi hari ini merupakan aktiviti pengukuhan dengan kita rujuk latihan buku teks muka surat 22 hingga 26. Kita imbas kembali tajuk Suratul Asr yang kita pelajari pada minggu sebelum kita bercuti. Okey, kita imbas sedikit di mana pengenalan tentang surah Al-Asr, di mana surah Al-Asr mengandungi 3 ayat. Suratul Asr juga merupakan surah yang ke-103 dalam Al-Quran. Suratul Asr diturunkan di Mekah dan apa yang menjadi topik penting, isu penting dalam Suratul Asr ialah membincangkan tentang kepentingan masa dalam kehidupan dan juga bagaimanakah kita sebagai orang Islam dapat menjadikan panduan dalam menguruskan masa untuk mencapai kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Seterusnya, fahami maksud yang terkandung dalam suratul Asr. Okay, kita boleh baca bersama-sama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan melakukan kebaikan serta saling berpesan untuk kebenaran dan saling berpesan untuk kesabaran. Jadi saya harap kamu dapat membaca dan cuba menghafal suratul Asr dan maksudnya sekali, dan apabila sekolah dibuka semula, saya akan dengarkan suratul Asr dan maksudnya daripada setiap murid-murid tahun 5. Baiklah, dalam suratul Asr ada 3 tuntutan penting yang perlu kita tahu yang terdapat dalam suratul Asr. Okay, kita lihat yang pertama, ayat wal asr innal insana lafi khusr. Kandungan ayatnya menceritakan tentang masa itu sangat berharga, di mana dalam Islam menuntutkan ataupun memerlukan kita sentiasa menghargai masa. Tidak membazir masa dengan perkara-perkara yang sia-sia. Jadi masa yang kita ada selama 24 jam sehari semalam, kita perlu menggunakan masa kita dengan sebaik-baiknya, iaitu dengan melakukan aktiviti yang berfaedah. Okey, seterusnya ayat illallazina amanu wa amilus solihati. Kandungan ayatnya menceritakan tentang kepentingan beriman dan berbuat kebaikan. Kepada siapa kita perlu beriman dan kepada siapa kita perlu berbuat kebaikan? Tuntutan kita perlulah memelihara iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita perlu memperbanyakkan amal ibadah kita dan sentiasa berusaha membuat kebaikan di dunia ini. Okey, seterusnya ayat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kandungan ayat menceritakan tentang di mana kita perlu saling berpesan kepada kebenaran dan juga kesabaran. Okey, berpesan kepada siapa? Berpesan kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita, sahabat kita, adik-beradik kita. Okey, jadi kita mesti sentiasa berpesan-pesan kepada
kebenaran. Tuntutannya ialah untuk mengajak orang lain ke jalan kebenaran, iaitu kebaikan. Kemudian mengingatkan diri dan orang lain. Bukan kita sahaja menasihati orang lain, tapi juga kita dapat mengingatkan diri kita supaya melakukan kebaikan. Untuk apa? Untuk sentiasa bersabar dengan ujian hidup kita. Seterusnya kita lihat pula kepentingan suratul As. Kita boleh baca bersama-sama dengan saya, iaitu yang pertama, menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengelakkan diri daripada melakukan perkara negatif. Perkara negatif ni dimaksudkan di sini ialah perkara-perkara yang tidak baik. Okey, seterusnya yang ketiga, mempunyai matlamat hidup yang jelas. Okey, kalau sekiranya kita seorang yang sentiasa menghargai masa, kita akan ada matlamat hidup, iaitu untuk berjaya di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Okey, seterusnya yang keempat, memupuk sifat sabar dan sentiasa saling mengajak kepada kebaikan. Itu adalah di antara kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam suratul As. Mari kita lihat pula tugasan yang perlu kamu lakukan pada hari ini. Okey, iaitu di mana kita lihat muka surat 25 dalam buku teks. Okey, di bawah tajuk menganalisis aktiviti yang bermanfaat berdasarkan gambar muka surat 25 dan tulis dalam buku ulum syariah. Jadi saya hendak kamu salin tajuk ini. Okey, pastikan apabila kita hendak membuat latihan, tulis hari dan tarikh. Itu membuktikan bahawa kamu menghadiri PDPR pada hari ini. Okey, tulis hari dan tarikh, kemudian tajuk ataupun arahannya ialah menganalisis aktiviti yang bermanfaat berdasarkan gambar muka surat 25 dan tulis dalam buku ulum syariah. Okey, kalau kamu perhatikan dalam muka surat 25 ini ada dua bahagian. Satu bahagian yang berwarna hijau dan satu lagi bahagian yang berwarna merah. Okey, setiap daripada kita mempunyai 24 jam sehari. Jadi, saya hendak kamu pilih aktiviti yang memberikan manfaat yang dapat menggunakan masa secara bijak berdasarkan gambar. Okey, kalau di sini awak lihat, okey, gambar yang sebelah hijau ini, menolong ibu bapa, mengulang kaji pelajaran, membaca Al-Quran, membersihkan persekitaran. Okay, yang sebelah merah ni tidur berlebihan, bersukan ketika azan berkumandang. Okay, yang ketiga ini bahagian awak berwarna merah, bermain secara berlebihan dan mengumpat. Okay, jadi berdasarkan kepada masa ini, pilih aktiviti yang bermanfaat berdasarkan gambar. Okey. Jadi contoh menolong ibu bapa. Kemudian contoh kedua pula lagi, mengulang kaji pelajaran. Okey, jadi kamu pilih lagi apakah aktiviti-aktiviti yang sesuai yang memberi manfaat kepada kita. Okey, seterusnya tugasan yang kedua. Kamu perhatikan muka surat 26 dalam buku teks. Okay, mengenal pasti tuntutan surah Al-As berdasarkan sajak muka surat 26 dan tulis dalam buku ulum syariah. Okey, di muka surat 26 terdapat sajak yang bertajuk sajak anugerah masa. Okey, wahai Tuhan, telah Engkau bersumpah demi masa. Kami ini akan selalu leka, melainkan jika kamu beriman sentiasa dan berbuat baik sesama manusia.
Wahai sahabat, kita ini dalam kerugian selama kita tidak saling mengingatkan tentang kebenaran, kesabaran dan semuanya tentang Tuhan. Jika ada yang salah lakunya, kita bantu. Jika ada yang lupa Tuhannya, kita seru. Kerana masa di dunia ini seketika. Kita semua tidak kekal di sini selamanya. Okey, baik. Ini adalah saja anugerah masa. Jadi, apa yang perlu kamu lakukan ialah berdasarkan kepada saja ini, kenal pasti tuntutan suratul As. Okey, di mana kita dah belajar tadi pada paparan yang sebelum ini ada 3 tuntutan dalam suratul As. Okey, iaitu masa itu sangat berharga. Yang kedua, kepentingan beriman dan berbuat kebaikan. Yang ketiga, saling berpesan kepada kebenaran dan kesabaran. Okey, jika kamu kurang pasti dan kurang faham, boleh rujuk semula buku teks muka surat 24. Okey, jadi di sini saya nak kamu salin arahan yang dipaparkan ini yang berada di dalam kotak kuning ini. Kemudian kamu baca sajak anugerah masa tersebut. Kemudian pilih di manakah ayat ataupun pernyataan yang menunjukkan tuntutan dalam suratul As. Okey, saya bagi contoh di sini ya. Okey. Melainkan jika kami beriman sentiasa dan berbuat baik sesama manusia. Okey, jadi saya dah dapat satu di situ. Jadi apa yang kamu perlu buat? Salin semula. Okey, saya bagi contoh di sini. Salin semula apakah yang jawapan yang telah kamu gariskan tadi berdasarkan sajak tersebut. Okey, contoh. Saya salin semula. Melainkan jika kami beriman sentiasa dan berbuat baik sesama manusia. Dan di bawahnya kamu tulis apakah tuntutan suratul As yang terkandung dalam pernyataan ayat di atas. Okey. Yang pertama, tuntutan yang pertama saya dapat di sini ialah kepentingan beriman dan berbuat kebaikan. Okey, jadi itu adalah contoh. Okey, kamu boleh rujuk contoh ini. Baik, seterusnya tuntutan suratul As yang kedua. Okey, tadi kita dah lihat yang pertama, yang kedua, baca semula lagi saja untuk mencari tuntutan suratul As yang kedua seperti contoh yang saya tunjukkan di paparan yang sebelum ini. Jadi, gariskan di manakah tuntutannya dalam perenggan yang kedua ini dan tulis ayat tersebut dan nyatakan. Saya dapat satu. Tuntutan yang kedua iaitu saling berpesan kepada kebenaran dan kesabaran. Di manakah ayat yang menunjukkan saling berpesan kepada kebenaran dan kesabaran? Tuntutan yang ketiga, tuntutan suratul As yang ketiga masih merujuk kepada sajak anugerah masa. Jadi kamu perlu cari apakah ayat dalam perenggan yang ketiga ini dan menunjukkan tuntutan suratul As yang ketiga. Dan tulis ayat, kemudian apakah tuntutannya tulis di bawah ayat tersebut. Baiklah, begitulah sahaja pelajaran kita pada hari ini iaitu latihan pengukuhan bagi kefahaman suratul As. Jadi saya harap kamu dapat mengikuti pelajaran kita pada hari ini dan memahami apakah tugasan yang perlu kamu lakukan. Baik, sekiranya kamu tidak
memahami atau ada sebarang pertanyaan, okey, boleh mesej saya secara personal. Okey, jadi di akhir pengajaran kita pada hari ini, kita perlulah memanfaatkan masa yang diberikan, dan masa yang diberikan merupakan tanggungjawab kepada kita sebagai seorang Muslim, dan tanggungjawab itu akan dipersoalkan di akhirat kelak. Jadi saya harap kamu dapat melakukan tugasan kamu dengan sebaik-baiknya. Jadi saya akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay at home.